give you example sila okay. Alright, so kena recall balik. Okay, okay, for example lah, sebagi NH3 okay, NH3. Okay, so step pertama apa dia kelas? Nak lukis Lewis structure. Semua respon je. Kelas. Kelas, semua boleh dengar suara saya boleh? Boleh. Okay, screen boleh nampak? Boleh. Yes, okay. So my question is, okay, what is the first step bila nak draw Lewis structure? Ada total value Valence electron. Yes, tentukan bilangan valence electron. Untuk tu you kena tahu elemen tu berada dekat group mana lah. Okay, for example nitrogen group 15, so valence electron dia adalah 5. So ada satu lah. Okay, nitrogen sahaja. Okay, so 5 elektron. And then hydrogen tu dia dekat group 1 lah, tapi dia walaupun dia bukan group 1, dia berada dekat atas lithium Valence elektron dia ada 1. Dan kita ada 3 hydrogen. Okay, so in total kita ada 8 elektron. Ni just a simple one yang saya bagi Okay, next kita buat apa? Dah tentukan valence elektron ni. draw structure. Okay, draw basic structure dulu. Okay, tak kisah macam mana pun sebab ni bukan shape dia yang sebenar. Yang untuk hari ni nanti kita akan belajar berkenaan shape semua. Okay, alright. Ada nitrogen dengan 3 hidrogen. Kita letak nitrogen dekat tengah lah sebab dia ada satu sahaja. Okay, and then lepas tu kita kena tahu yang setiap bond tu represents 2 electrons. Each bond represents 2 electron. Okay, so ada 3 single bond, so kita dah pakai 6 elektron, balance tinggal berapa? 2. Betul. Okay, and then always remember bila nak kira valence elektron tu kita ambil kira elektron yang kita share ni Okay, so hydrogen kena ingat, hydrogen dia duplet lah. Yang lain octet. Okay, hydrogen dia duplet Okay, so dia dah cukup. Okay, semua hydrogen dah cukup So sekarang balance ada berapa elektron? 2 elektron. Okay, so 2 elektron ni akan pergi mana kelas? Bila kita punya surrounding atom dah cukup, our surrounding atom has enough number of electrons, balance ni akan pergi ke mana? Center. Yes, dia akan pergi ke central atom sebagai lone pair. Okay, so remember that step So keliling kita dah ada 8 lah. Okay, next another example. Okay, sebagi carbonic just to recall. Okay, carbon group berapa? 14. Okay, very good. Oxygen? 6. Okay. And then charge negatif 2 kita kena buat apa? Tambah. Very good. Okay, kalau charge negatif tambah elektron, kalau charge positif tolak elektron lah. So kita ada 24 elektron kat sini. Okay, next kita kena buat apa? Macam biasa, lukis dulu the basic structure. Okay, dan bila ada charge jangan lupa dia punya square bracket dan dia punya charge kita tulis dekat luar sini. Okay, ingat kita ada 3 single bond. Each single bond uses 2 electrons lah. Kalau 3 single bond pakai 6, balance ada 18. Okay, next kita kena buat apa kelas? Pastikan surrounding kita octet. Okay, so kena tahu yang setiap oksigen dah ada 2 elektron, so dia perlukan lagi 6. Okay, so setiap oksigen perlukan lagi 6. So kalau 3 oksigen dah perlukan 18 elektron lah. So balance tinggal kosong, dah tak ada apa-apa lagi Okay, tetapi apa masalah dengan structure ni? Carbon dah cukup. Carbon tak cukup, tak octet lah the correct term, it's not octet. Okay, so apa kita kena buat? Kita ambil elektron daripada surrounding. Tak kisah mana-mana oksigen pun, dia akan donate lah. Dia akan donate sepasang elektron untuk membentuk multiple bond lah. Double bond ke triple bond supaya kita punya central atom ni octet. Okay, in this case what happens? Our oxygen ni will contribute a pair of electron will contribute a pair of electron. Okay, so kita kena hilangkan lone pair tu dan tambah lagi satu bond dekat sini antara karbon dan oksigen.
Kalau sekarang keliling karbon kita ada 8 lah. Okey, keliling karbon kita ada 8 elektron. Okey. So clear kelas so far? Boleh? Boleh. Boleh sir. Boleh sir. Okey, alright. Odd electron molecule lah, semua kena tahu kena tahu, dan beberapa contoh yang you all usually come across lah. Siapa yang boleh expanded octet, siapa incomplete octet. Kalau incomplete octet contohnya macam beryllium, boron, aluminium. Okey, expanded octet macam sulfur, phosphorus, siapa yang ada empty 3D orbital. Okey, so kena boleh recall dan kaitkan benda tu semua Okey, sekarang kita akan tengok berkenaan shape. Macam saya bagi tahu sebelum ni, Lewis structure tu bukan shape yang sebenar. Okey, not the actual shape Alright. So untuk tu, first of all kita kena tahu pasal Vesper theory lah. Apa tu Vesper theory? V tu valence shell. Maksudnya shell yang paling luar. Okey, elektron pair repulsion theory. Maksudnya elektron yang valence dekat luar tu, elektron semua negatively charged. So mereka akan repel sesama sendirilah. Itu you kena faham dulu sebab elektron tu negatively charged. Okay. So each group of valence electron around the central atom is located as far away as possible to minimize repulsion. Bila kita nak tentukan dia punya shape, kita kena faham yang valence electron surrounding atom tu semua, they will be as far away as possible. As far away as possible. Dan tujuan dia adalah untuk mengurangkan repulsion lah, minimize repulsion Okay, alright. So kita pakai Vesper theory ni untuk nak determine dia punya shape. Okay. Sebagai contoh bila kita lukis Lewis structure CH4, okay, CH4, Lewis structure ni kita boleh lukis macam ni yang kita dah belajar lah. Okey, tetapi shape dia yang sebenarnya adalah macam ni. Kita panggil dia sebagai tetrahedral. Nanti kita akan belajar ni semua. Okey. Alright. Tapi jangan risau. Nanti kita akan belajar berkenaan shape ni. Kenapa CH4 shape dia macam ni? Okey, kenapa angle antara satu hidrogen dengan lagi satu hidrogen adalah 109.5. Okey, so we will see all this Okey, alright. Sebelum kita nak tentukan molecular shape, okay, kita kena faham berkenaan konsep electron group ni. Okay, kita kena boleh assign setiap bond tu berapa electron group. Sebab daripada electron group yang kita akan tentukan dia punya shape nanti. I will show you step by step lah. Okay, pertama sekali kena ingat apa-apa bond single bond ke, double bond ke, triple bond, setiap satu bond tu kita anggap dia sebagai one electron group. Okay. Contohnya CH4 ada 4 single bond. Okey, setiap single bond tu kita anggap dia sebagai 1 electron group. Okey, so kalau ada 4 means 4 electron group. Kalau CO2, okey, ada 2 double bond. Setiap double bond tu kita kira sebagai satu. Okey, kita kira sebagai satu. So kalau ada 2 double bond, electron group dia adalah 2. Okey. Next, lone pair. Okey. Setiap lone pair kita anggap dia sebagai 1 electron group sepasang Setiap lone pair tu kita anggap dia sebagai sepasang. Okay, alright. Kita anggap dia sebagai 1 electron group For example, kalau water H2O, dia punya electron group berapa? 4. Sebab apa? 1, 2, 3, 4. Okay. Bond tu kita anggap sebagai satu, dan lone pair tu kita kira sebagai satu. Okey, bond tu tak kisah double bond ke, single bond ke, triple bond ke, kita anggap dia sebagai 1 electron group. Okey. Alright, ni lagi satu contoh Okey. Alright, kita akan tengok another thing yang you kena faham, kita akan tengok central atom bila nak tentukan electron group. Okey, kita tengok central atom kita tengok central atom bila nak tentukan electron group. Sebab mungkin ada yang confused, dia pergi ambil yang surrounding ni semua. Tak ada. Okay, kita ambil central atom sahaja. For example, kalau Ni3 ni, central atom kita adalah nitrogen. Okay. So kita ada berapa single bond? 3. 1, 2, 3. Okay. Dah 3 electron group dan satu lone pair ni 4. So 4 electron group. Okay. Yang last kali, kalau ada lone pair yang single lah, maksudnya dia lone elektron satu sahaja, kita kira dia sebagai satu.
Okey, sebagai contoh kalau NO okey, ni dia tricky sikit lah sebab bila ada dua, you nak tentukan siapa central atom dia. So antara nitrogen dengan oksigen, okey, nitrogen dia less electronegative. Biasanya yang less electronegative yang kita anggap sebagai central atom dia. Okey, so kita kena tentukan elektron group nitrogen ni. Okey, berapa elektron group dia? Okey, dia ada double bond ni kita kira sebagai 1. Dia ada satu lone pair kita kira sebagai 2. Dan satu single ni kita akan kira dia sebagai 1 lah. So total dia ada 3 elektron group. Okey, boleh faham tak kelas sampai konsep elektron group ni? Kelas, any question so far? Sir, Yes. saya tak faham yang dua yang first, nombor 2 yang first. Boleh cakap kuat sikit? Saya tak faham yang nombor 2 yang first. Yang H2O ni. Okey, alright. Apa yang saya bagi tahu tadi adalah okey, lone pair tu, setiap satu pair tu kita anggap dia sebagai one electron group. Okey, satu group lah. Okey. So kita ada berapa lone pair dalam water? 2, betul. 2. Pair tu berapa pasang lah maksudnya. Okey. So setiap one pair tu kita anggap dia sebagai one electron group. So dah ada 2 electron group. Lepas tu ada 2 single bond lagi, betul? Setiap betul. single bond kita kira sebagai 1. So kalau ada 2 lah. So total ada 4. Okay, faham sir. Okay. Alright, so ini yang kita akan belajar yang basic shape iaitu linear. Kalau electron group dia 2, dia adalah linear. Kalau 3, dia adalah trigonal planar. Kalau 4 tetrahedral, 5 trigonal pyramidal dan 6 octahedral lah. Okey. Tak apa, cuba fahamkan dulu, nanti saya akan bagi aktiviti sikit lah untuk you betul-betul boleh illustrate benda ni. Okey, kalau linear tu electron group lah, contohnya macam CO2 tadi tu, dia adalah linear shape. Dan angle antara bond mereka adalah 180. Okey, kalau ada 3 electron group, okey, dia punya angle antara mereka adalah 120. Kalau 4 electron group 109.5. Kalau 5 electron group, okey, dia akan ada 5 bond lah. Okey, macam mana kita nak susun 5 bonds tu semua? Okey, nanti kita akan go through again lah. What we do, we place 2 on the vertical axis. 2 menegak macam ni. Okey, dan horizontal axis kita yang paksi mendatar kita akan letak lagi 3 bond. Okey, kenapa angle dia 120? Kenapa angle dia 120? Macam circle lah. Kalau circle 360. So kalau kita bahagi 3, setiap satu tu 120. Okey. Dan antara yang vertical dengan horizontal yang menegak dengan mendatar ni, dia punya angle adalah 90. Okey. And then bila ada 6 electron group, maksudnya ada 6 bond macam ni. Okey. Kita nama dia adalah octahedral dan angle dia semua adalah 90. Okey, macam mana kita letak 6 bond ni? 2 kita letak on vertical axis macam tadi tu. Lagi 4 kita akan letak kat horizontal axis. Okey. So horizontal axis macam biasa circle 360 ada 4. So bahagi 4, so setiap satu bond ni angle dia adalah 90 degrees. Okey. And between vertical dan horizontal juga 90 degrees lah. Okay. Ini just general formula lah, just general saja. Kalau 3 group AX3, kalau ada 4 group AX4, 5 group AX5, kalau ada 6 AX6 lah. Okay. Just know the names first. Basic shape apa ada? Linear. Kalau electron group 2 linear. Kalau electron group 3 trigonal planar. Kalau 4 tetrahedral, 5 trigonal pyramidal dan 6 octahedral lah. Okay. Alright. Okay. So, next kita tentukan electron group arrangement dulu. Okey, macam mana nak tentukan electron group arrangement? Berdasarkan electron group yang kita belajar tadi itu, around the central atom. Okey? Alright. Macam ni kita dah belajar electron group dia 2. So electron group arrangement dia adalah linear. Nampak tak dia punya shape pun memang linear. Okey, kita tengok dulu electron group
dengan electron group arrangement. Nanti lepas tu kita akan tengok dia punya shape. Okey. Kalau electron group dia 3, ni 3 dah sebab dia 3 single bond. Electron group dia 3. Okey. Dan angle antara mereka adalah 120. Ni adalah trigonal planar. Okey. Kalau 4, okey, kalau 4, okey, electron group dia 4, dia punya arrangement kita panggil sebagai tetrahedral. Dan angle antara mereka adalah 109.5. Okey. Nanti saya akan bagi tahu apa benda ni. Nampak tak dia punya ada yang dash line, ada yang wedges. Okey, sebab bila kita draw shape, kita akan draw dalam 3D lah. Okey. So kalau yang macam thick line ni, bond macam ni, dia menunjukkan dia datang ke arah kita. Okey, sebab 3D dia ada depan belakang lah. Okey, ni kita panggil sebagai wedges lah, wedges. Dia maksudnya dia mengalir ke kita. Kalau yang line macam ni, kita panggil dash line. Dash line ni maksudnya dia away from kita, ke belakang kita. Okey, sebab ni adalah 3D But don't worry about that first. Okey. Next, kalau macam ni, kalau ada 5 electron group, okey, dia punya arrangement kita panggil dia trigonal bipyramidal. Okey, sebab apa kita panggil trigonal bipyramidal? Sebab dia macam, okey, ni kira macam dia punya base lah. 3 ni, yang paksi mendata ni, shape dia triangle. Okey, so atas dia akan bentuk satu piramid macam ni, bawah dia akan bentuk lagi satu piramid. Sebab tu nama dia trigonal bipyramidal. Okey, dan kena recall semula angle dia antara vertical dengan horizontal axis memang 90 degrees. Okey, alright. So kena ingat lah, 2 kita letak dekat vertical axis, 3 kita letak dekat horizontal axis. Ni 3 yang kita letak dekat horizontal axis. Okey. Dan angle antara ketiga-tiga ni adalah 120 degree lah. Okey. Sama juga kita pakai dash line dengan wedges ni. Sebab 3D kan, bila paksi mendata macam ni, ada yang depan kita, ada yang belakang kita. So yang X ada dash line ni, belakang kita. Yang ada wedges ni, yang thick line ni, mengalir ke arah kita. Okay, so cuba fahamkan benda ni semua. And then last kali kita ada electron group 6 lah. Dia ada 6 bond. Electron group dia 6, nama dia adalah octahedral. Okay, alright. So kalau untuk octahedral kalau electron group dia 6, okay, so kena tahu 2 kita letak on vertical axis dan 4 kita letak ke horizontal axis. Bila kita letak 4 sama rata, akan ada 2 yang pergi ke belakang, 2 yang menghala ke kita lah. Okay, so you see this one going away from us, this one is coming towards us lah. Okay, the angles between them are 90 degree Celsius. Degree Celsius pula, sorry, degrees. Okay, alright. Okay, so any questions so far? Okay, next apa yang saya nak bagi, yang you kena tahulah sebelum kita masuk shape. So kita tahu nak tentukan electron group. Okay, kita dah belajar pasal Vesper theory dan kita dah belajar pasal electron group arrangement lah. Okay, so daripada electron group kita boleh tentukan dia punya electron group arrangement. Okay, kalau electron group dia 2, arrangement dia linear. Kalau 3, trigonal planar. Kalau 4, tetrahedral. 5, trigonal bipyramidal. Dan 6, octahedral lah. Okay, next, sebelum nak tentukan dia punya shape, kita kena tahu pasal repulsion ni. Repulsion antara elektron yang ada. Okay, ini contoh lah Lewis structure untuk water. Dia akan ada 2 lone pair pada oksigen. Okay, berapa elektron group ni kelas? Can someone tell me tak? Kalau untuk H2O, apa elektron group dia? Berapa elektron group dia? Class, can anyone try? Louder? 4. Very good. Sebab apa? Kita tengok central atom, dia ada 2 single bond dan dia ada 2 lone pair. Setiap single bond kira 1, setiap lone pair kira 1. So total 4. Kalau NH3, berapa elektron group dia?
Kelas, kalau NH3 berapa elektron group dia? Oh. Yang lain? Kelas, boleh respon sikit tak? Kuat sikit. Oh. Okey, sebab apa? Nitrogen tu ada 3 single bond. Setiap single bond kita kira sebagai satu elektron group dan dia ada one lone pair, 4. CH4 pun ada 4 single bond, so kita anggap dia sebagai 4 lah. Kalau kita tengok 4 tu dia punya elektron arrangement dia adalah sama. Okey, tapi nanti kita akan tengok kenapa water NH3 dengan CH4 dia punya shape semua berbeza. Okey, sebab apa shape dia berbeza? Sebab ada lone pair ni. Okey, yang ni kita panggil sebagai lone pair, yang ni kita panggil sebagai bonding pair lah. Okey. Alright, yang ada bond bonding pair, yang ada lone pair kita panggil sebagai lone pair. Okey. Alright, so kalau you tengok repulsion, kita kena tahu siapa punya repulsion yang paling kuat. Okey, kita kena tahulah dia punya magnitude tu. Siapa punya repulsion paling lemah, siapa punya repulsion paling kuat. Okey. So, repulsion yang paling lemah adalah antara bonding pair dengan bonding pair lah. Paling lemah sebab tu you tengok angle dia paling besar. Berapa? 109.5. Okey. Sebab repulsion dia lemah, so angle dia besar sikit lah. Okey. Next kita tengok repulsion yang lebih kuat adalah antara lone pair dengan bonding pair. Sebab tu you tengok nanti angle antara bond tu dia akan berkurang jadi 107.3. Dan repulsion yang paling strong adalah antara lone pair dengan lone pair. Okey, ini strongest repulsion So apa akan jadi? Dia akan kecilkan angle ni. Jadi 104.5. So you nampak tak semua elektron group dia 4. Bila ada lone pair, repulsion dia lebih kuat dan angle bond tu semua akan jadi lebih kecil. Semua nampak tak? Okey, sebab benda ni nanti akan affect kita punya shape. Nanti lepas ni kita akan masuk tu Okey. Alright. Okey, so macam saya bagi tahu, bila nak tentukan shape, step pertama kena boleh buat dia punya Lewis structure. Okey. Next kena boleh tentukan elektron group dia 3. So arrangement dia adalah trigonal planar. Okey. Next kita kena tentukan dia punya shape. Okey, shape dia pun adalah trigonal planar. Sebab apa? Dekat tengah-tengah ni tak ada apalah. Tapi ni lepas ni kita akan tengok Yang paling penting buat masa sekarang you kena tahu, okey, first draw Lewis structure. Next tentukan electron group arrangement dulu. Lepas tu baru kita tentukan dia punya shape. Okey. Dan angle antara mereka you kena tahulah. Kalau semua bonding pair, angle mereka mesti 120. Okey, kena ingat tiga-tiga shape, tiga-tiga steps ni untuk kita nak tentukan shape. Okey, shape saya akan ajar selepas ni. Sebab nanti kita akan tengok, okey, sebagai contohlah kita tengok balik slide sebelum ni. Okey. Semua elektron group 4. Maksudnya kalau semua elektron group arrangement dia adalah tetrahedral lah. Sebab elektron group dia 4, betul tak kelas? So semua dia punya electron group arrangement adalah tetrahedral Tetapi nanti kita akan tengok semua electron group arrangement sama. Sebab apa? Dia punya electron group adalah 4. So arrangement dia semua tetrahedral. Tapi nanti kita akan tengok shape dia semua berbeza. Contohnya CH4 shape dia adalah tetrahedral. Okey, shape dia sama dengan arrangement sebab dia tak ada apa-apa lone pair. So shape dia adalah tetrahedral. Kita akan belajar ni lepas ni, don't worry Saya just nak bagi tahu dulu. Okey. And then kalau untuk NH3 pula, dia ada satu lone pair. Bila kita nak tentukan shape sesuatu molekul tu, kita tutup lone pair tu. Okey. Contohnya kalau you nampak dekat you punya screen, phone ke apa kan, you tutup lone pair tu dengan tangan you akan nampak, you akan dapat tapak segitiga macam ni dan nitrogen tu dekat atas. So kira you akan dapat macam piramid segitiga. So kalau shape untuk NH3 adalah trigonal pyramidal contoh. Okey. Kalau shape untuk water pula,
kita tutup lone pair tu, bila kita tengok antara HO dan H, kita akan dapat macam V shape. Ataupun kita panggil dia bend lah. Bend tu bengkok, V shape So nampak tak semua? Electron group mereka sama. Electron group arrangement sama. Tetapi disebabkan presence of lone pair tu, ada lone pair, ada yang ada satu, ada yang ada dua, ada yang tak ada lone pair, dia akan affect dia punya shape. So kita kena pakai ketiga-tiga ni semua untuk nak tentukan dia punya final molecular shape lah. Okay, alright. Okay, so far boleh kelas? Kan macam terpaksa nak jerit pula, sakit tekak. Okay, so we look at one by one lah. Kita boleh nampak screen semua, boleh nampak? Boleh. Okay, alright. Okay, so kita start dengan 2 electron group Contohnya BeCl2. Bila kita lukis Lewis structure dia, kita akan dapat macam ni lah. Okay, kita tak perlu nak cuba octetkan beryllium kita sebab kalau kita belajar minggu lepas, beryllium memang boleh macam ni. Walaupun dia punya keliling tu tak cukup 8, dia boleh. Beryllium boleh sebab dia boleh incomplete octet. Okay, so tambah ni kena recall balik yang lecture minggu lepas punya So inilah struktur BeCl tu. Kita tak payah buat apa-apa lagi. Okay, alright. Dan kita juga ada belajar berkenaan formal charge, kalau nak tentukan struktur mana paling stabil semua. Okay, so kena try to recall all that. Nanti saya akan bagi soalan lah. Okay, so berapa elektron group dia? Yes, betul. Tengok yang tengah-tengah beryllium, betul. Dia ada 2 single bond. Setiap satu single bond kita anggap sebagai satu elektron group. So kalau elektron group dia 2, kita panggil elektron group arrangement dia linear. Okay, next saya nak tanya, ada tak lone pair apa-apa dekat tengah? Tak ada. So maksudnya shape dia pun sama. Okay, dan angle tu dia merujuk antara bond this bond and this bond. So angle dia 180 degrees. Okay, alright. Next kita tengok 3 electron group. Contohnya BF3 lah. Okay, BF3 pun memang dia tak cukup 8 keliling boron tu, tapi tak apa. Sebab apa? Boron pun incomplete octet So tambah kat sana. Okay, so jangan cuba nak octetkan boron lah. Okay, tak perlu. Tak payah nak buat double bond ke apa, tak payah Okay, sebab boron memang stabil macam ni. Again, kalau nak tentukan, kita boleh kira dia punya formal charge dia tu. Okay, so ini kita buat Lewis structure dulu sebab kita tak boleh nak terus lukis ikut shape macam ni. Okay, so tak apa. First kita lukis dulu Lewis structure macam biasa. Tak payah ikut shape. Ini nanti finally baru kita lukis macam ni, bila kita dah tahu dia punya shape semua. Okay, alright. So electron group dia 3. So arrangement dia trigonal planar. Okay, dan dia cuma ada bonding pair sahajalah. Semua ada bonding pair sahaja pada boron. So repulsion mereka sama rata. Kita anggap macam circle. Bila ada 3 benda yang tolak sesama sendiri, jarak paling jauh that they can go is 120 lah. Okay, itu maksud ayat kedua ni. Repulsion of all bonding pair electrons are equal. Okay, so tak ada lone pair dekat center, so shape dia pun masih sama, trigonal planar. Okay, dan angle dia adalah 120. Okay, so apa yang keyword dekat sini, bila tak ada lone pair dekat tengah bila tak ada lone pair dekat tengah, okay, dia punya shape sama dengan dia punya arrangement. Bila ada lone pair, nanti shape dia akan jadi berbeza. Saya akan tunjuk lepas ni lah. Okay, ni contoh untuk NOCl Okay, NOCl kalau kita buat dia punya Lewis structure, you akan dapat yang ni lah. So nitrogen kena octet. Okay, apa kita buat? Kita ambil sepasang elektron daripada oksigen tu, kita bagi untuk buat double bond dengan nitrogen. Okay, again mungkin ada pelajar tertanya lah, antara oksigen dengan klorin, siapa yang akan bagi elektron? Okay, so yang akan bagi elektron adalah oksigen, sebab oksigen adalah less electronegative. Sebab kalau benda tu more elektronegatif, dia suka tarik elektron, dia susah nak bagi. Okey, so antara oksigen dengan klorin, yang akan bagi elektron adalah oksigen lah. Sebab tu kita nampak ada double bond antara nitrogen dengan oksigen.
Okey. So sampai sini saya harap semua boleh follow Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, next kita tengok Okey, electron group dia apa arrangement, nama arrangement dia? Kelas, apa nama arrangement dia? Plana. Sebab apa? Tengok central atom. Ada satu lone pair, satu single bond, satu double bond. Setiap satu ni kita anggap sebagai one electron group So total adalah 3 electron group. Bila electron group kita 3 macam tadi, dia punya arrangement adalah trigonal planar. Okay. Alright, now you see bila ada lone pair, apa yang berlaku? Repulsion dia lebih kuat. Repulsion antara lone pair dengan bonding pair tu lebih kuat. So apa yang berlaku? Yang angle ni dia akan compress. Asal kalau kita tengok tadi 120 betul? 120 kan? Okay. Bila tak ada lone pair 120. Bila dah ada lone pair, repulsion dia lebih kuat. So apa akan jadi? Angle yang ONCL ni, okay, macam matematik kan, ONCL, maksudnya macam ni lah. Angle dia akan jadi makin kecil. Sebab repulsion daripada lone pair tu dia akan tolak bonding tu masuk dalam lagi. Sebab tu you tengok nilai dia sekarang dah kurang daripada 120. Kita ada 113 angle dia sekarang. Okay. Alright. Sebab tu dia cakap repulsion of lone pair bonding pair is stronger than bonding pair. Okay. Dan macam saya bagi tahu tadi, bila kita nak tentukan dia punya shape, kita tutup dia punya lone pair tu. Okay. Okay. Katakan sekarang lah saya buat apa? Saya tutup lone pair ni. So apa yang kita nampak? Shape apa yang kita nampak? V shape, betul tak? Okay. So dia punya shape adalah V shape. Dan angle dia adalah kurang daripada 120. You tak perlu hafal yang 113 ni. You cuma tahu kalau ada lone pair, angle dia nanti akan jadi kurang daripada 120. Okay. So saya sekarang nak tanya satu soalan. So semua boleh faham tak? Walaupun electron group arrangement sama, bila ada lone pair dekat tengah-tengah, dia akan affect dia punya shape dan angle tu. Faham. Okay, alright, bagus. Okay. If got any questions, please ask sebab saya pun macam tak boleh dengar sangat. You mean like you guys talk louder a bit Okay, next kita tengok for electron group. Okay, dia boleh ada 3 case lah. Maksudnya first case tu semua ada bonding, tak ada lone pair. Second case kita akan ada satu lone pair dekat tengah. Third case kita boleh ada 2 lone pair dekat tengah. Macam yang kita tengok tadi itulah, CH4 NH3 dengan water tu Okay. So like I told you, first you draw this first. Sebab kita memang tak tahu dia punya shape lah. Okay. Kita draw, tentukan electron group dia 4. So arrangement dia tetrahedral. Kalau 4 je electron group, arrangement dia mesti tetrahedral. Okay. Ada tak apa-apa lone pair dekat tengah kelas? Tak ada. So shape dia pun mesti sama. Dan angle antara mereka adalah 109.5. Sebab saya bagi tahu kita ada 4 dan dia tu 3D lah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. So bila mereka be as far away as possible, the angle between them is 109.5 lah. Okay, so how to draw saya tunjuk. Kita lukis yang atas dulu. Okay. Lepas tu kita buat satu lebih kurang macam ni. Macam pukul 4 lah. Okay. Lepas tu satu kita letak dalam pukul 8 macam ni. Satu lagi dalam pukul 7 macam tu. Lebih kurang macam ni boleh. Okay. Ini adalah Lewis structure kalau shape you kena lukis macam ni. Okay. Kalau Lewis structure macam ni tak apa, boleh je. Okay. Dan angle antara mereka adalah 109.5 degrees. Okay. Next kita tengok bila ada satu lone pair. Okay, electron group dia masih 4 lah. 3 bonding pair dan satu lone pair. Okay. Dan arrangement dia masih tetrahedral. Tapi sekarang ada lone pair dekat tengah-tengah, betul tak kelas? So what happens? Repulsion antara lone pair dengan bonding pair ni stronger. So dia akan tolak angle ni semua masuk ke dalam. Kalau tadi kita tengok angle mereka 109.5. Sekarang dia sebab ada lone pair tu, the angle tu, the bond tu will be pressed nearer to each other.
So angle dia akan jadi makin kecil. So kalau ammonia standard value dia memang ni lah 107.3 degrees. Okay, dan saya dah bagi tahu. Okay, so ni kena tahulah repulsion of lone pair bonding pair stronger than bonding pair. Okay, last nak tentukan shape, kita padam ni. Apa yang kita nampak? Dekat bawah ada 3 hidrogen. Okay, dan atas dia ada nitrogen. So kita dapat macam piramid segitiga. Shape dia trigonal pyramidal. And then the angle is less than 109.5. Boleh kelas? Boleh Prof. Okay. Okay. So yang kes ketiga bila ada 2 lone pair dekat tengah lah. Okay, for example water ini Lewis structure dia. Electron group dia adalah 4 sebab dia ada 2 bonding pair dan 2 lone pair dekat oksigen. Okay, alright. And then now kita ada lone pair, so repulsion dia lagi kuat, lagi strong. So apa akan jadi kepada bond kita yang OH ni? Kita press dia lagi ke dalam. So kalau you tengok angle dia, dia lah makin kurang. Okay, dia akan jadi 104.5. Okay, sebab apa? Lone pair repulsion lagi strong daripada lone pair bonding pair, dan dia juga lagi strong daripada bonding pair. So macam saya bagi tahu, paling senang nak tentukan dia punya shape. Kita buat apa? Tutup dia punya apa kelas? Nak tentukan dia punya shape tu. Lone Bagus. pair. So apa bentuk yang kita dapat ni? V-shape. Yes, V shape ataupun bend. Okay, itu dia punya shape So angle dia adalah less than 109.5. Okay, so nampak tak ni semua? Electron arrangement mereka semua sama, semua tetrahedral electron group arrangement. Semua 4. Tapi shape mereka berbeza sebab ada lone pair tu. Okay, bila tak ada lone pair, semua sama rata, angle dia 109.5. Tak ada lone pair dekat tengah, shape dia sama dengan dia punya electron group arrangement. Okay, next bila ada satu lone pair, repulsion dia strong. So angle dia akan jadi makin kecil. Antara bond tu angle dia akan jadi makin kecil, dan shape dia adalah trigonal pyramidal. Okay, dan finally bila ada 2 lone pair, repulsion tu will be even stronger, lagi kuat. So angle tu akan jadi makin kecil, 104.5. Dan shape yang kita dapat adalah V shape. Okay, clear class? Boleh? Faham sir. Boleh. Okay, cun. Okay, inilah order dia bonding pair, repulsion yang paling lemah, ikuti oleh lone pair, bonding pair. Yang ni lah, lone pair dengan bonding pair, lone pair dengan bonding pair. Okay, yang last kali lone pair yang paling kuat So dia akan push this angle even smaller. Okay. Okay, bila 5 electron group boleh ada 3 case lah. Okay, pertama tak ada lone pair. Kedua ada 1 lone pair. Ketiga ada 2 lone pair, dan actually ada 4. Yang keempat tu ada 3 lone pair dekat tengah. Tak apa, jangan risau, kita go through one by one Okay, pertama sekali kita tengok PCl5. Bila kita lukis PCl5, Lewis structure kita akan dapat macam ni lah. Macam saya bagi tahu, bila awak lukis Lewis structure, awak tak payah ikut dia punya shape dulu. Just lukis je macam biasa. Okay. Dan kalau awak perasan, keliling fosforus ada berapa elektron kelas? Ada berapa? Keliling fosforus ada berapa elektron? 5. Berapa elektron? Elektron. 10. Yes. 10. Betul. Sebab apa dia boleh lebih daripada 10 fosforus? Sebab fosforus tu kita dah belajar minggu lepas, dia adalah expanded octet. Okay, so dia boleh terima lebih daripada 8 elektron. Okay, shape ni nanti dulu. Okay, so kita tengok dulu dia punya arrangement. Bila elektron group dia 5 lah, sebab dia ada 5 single bond. Arrangement dia kita panggil trigonal bipyramidal. Ada tak apa-apa lone pair pada fosforus ni? So shape dia pun sama.
trigonal bipyramidal. Okay, how to draw? So kita buat apa? Kita lukis yang paksi mendata dulu. 3 dulu macam ni. Alright, 120 from each other. Okay, lepas tu kita lukis lagi 2 yang dekat paksi menegak ni. Okay, angle antara yang vertical and horizontal axis is 90 degrees lah. Yang lone pair kat luar ni nanti you boleh penuhkan lah Okay, alright. This is how we draw So make sure clear dengan flow tu. Okay, next kita tengok case yang mana ada satu lone pair dekat tengah lah. Okay, again kita tengok sulfur Sulfur ada 10 elektron keliling dia. Boleh, sebab sulfur pun sama macam phosphorus, dia expanded octet. Okay, so elektron group sulfur berapa? Berapa elektron group sulfur kelas? 5. Okay. Berapa? 5. Sebab apa? Dia ada 4 bonding pair dan 1 lone pair. Okay, alright. So dia punya elektron group adalah 5. So dia punya arrangement masih sama, nama dia trigonal bipyramidal. Okay, sebab apa trigonal bipyramidal? Sebab macam saya tunjuk tadi tu. Okay, dia piramid macam ni, segitiga. Dia ada 2 piramid, satu dekat atas, satu dekat bawah. Sebab tu dia nama dia trigonal bipyramidal. Okay, itu pertama. Okay, next kita tengok ada lone pair, betul tak kelas? So lone pair bonding pair repulsion akan lebih kuat lah, lebih kuat. So apa yang berlaku? Yang dekat horizontal axis ni, yang 120 tu, dia akan kurang jadi berapa ni? 101.5. Dan antara vertical dengan horizontal pun akan kurang, daripada 90 akan jadi 86.8. Sebab apa? Sebab ada lone pair bonding pair repulsion lebih kuat. So dia akan macam tekan bond tu semua, dia akan jadi makin kecil nanti. Okay, dan lagi satu soalan yang you akan ada, okay, mana saya nak letak lone pair tu? Mungkin ada yang tertanya, kenapa lone pair kita tak letak dekat vertical axis? Okay, alright. So untuk yang 5 electron group ni, macam saya bagi tahu, kita boleh ada case di mana tak ada lone pair, 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair lah. Okay, sebab maksimum boleh sampai kita boleh ada 3 lone pair. Dan kita punya horizontal axis ni ada 3. So untuk yang ni semua kita akan letak lone pair dia dekat horizontal axis. Okay, so kena ingat lone pair tu kita letak kat mana kelas? Horizontal axis. Yang mana ada 3 atom lah. Vertical ada 2 atom, horizontal ada 3 atom. Okay, sekarang satu tu adalah lone pair. Okay, so you dah faham ada lone pair, angle dia jadi makin kecil. Bila nak tentukan shape, tutup ni. So apa yang kita nampak? Tetrahedral. Ya ke tetrahedral? Kita nampak macam jungkat-jungkit, betul tak? Ni kira macam dia punya base, ni kaki dia. Betul? So apa nama shape dia? Apa nama shape dia kelas? Seesaw. Ya, seesaw. Tu je. Dan kena tahulah, tak payah hafal the exact value, just know yang asal tu antara yang paksi mendata tu 120, dia akan jadi less lah. Dan between vertical and horizontal 90 degrees. Now sebab ada lone pair, it becomes less than 90. Okay, now we look at the next case. Bila kita boleh ada 2 lone pair dekat central atom. Ini adalah BrF3 lah. Kalau kita tengok keliling Br ada 10 elektron lah. 2, 4, 6, 8, 10 elektron Bromin pun boleh, sebab apa? Bromin apa? Expanded octet. Okay, biasa non-metal group 15, 16, 17, period 3 dan ke bawah, yang ada empty 3D
mereka boleh jadi expanded octet lah. So kena ulang kaji semula yang minggu lepas Okey. So electron group dia berapa kelas? Kelas electron group dia berapa? Okey, betul? Sebab apa 5? Berapa bonding pair? 3. Berapa lone pair? 2. Very good. So arrangement dia masih sama, trigonal pyramidal. Okey, bila ada 2 lone pair, saya dah bagi tahu, kita letak dekat paksi mendata ni. Okey, we put here. Okey. Alright. And then now what happens is, kita ada lone pair. So the repulsion tu is even stronger lah. The repulsion is even stronger. Okay. And bila nak tentukan dia punya shape, okay, apa kita buat? Kita tutup dia punya lone pair. So apa yang kita nampak sini? Yes. So dia punya shape tu adalah T shape. So boleh nampak tak kelas? Bila ada lone pair, macam mana dia affect dia punya shape tu? Boleh. Okay. Dan last kali kita tengok yang case di mana kita boleh ada 3 lone pair dekat central atom lah. Contoh adalah triiodide ni, I3 minus. Bila you lukis Lewis structure, you boleh dapat macam ni lah. Dekat tengah dia memang dia boleh dapat lebih daripada 8, sebab iodine pun sama. Dia group 17, dia bawah daripada period 3, so dia boleh ada expanded octet. Okay. So berapa dia punya electron group kelas? 5. Betul? Sebab apa? Ada 2 bonding pair dan 3 lone pair. 3. Betul, 3 lone pair. Okay, so dia punya arrangement masih trigonal bipyramidal. Okay, tetapi sekarang kita tengok ada 3 lone pair. So 3 lone pair tu kita letak dekat horizontal axis kita. Okay, sebab tu saya bagi tahu tadi, bila 5 electron group, lone pair dia kita letak dekat dia punya horizontal axis. Sebab apa? Kita boleh ada case sampai 3 lone pair lah. Okay, alright. So dah sampai sini. Okay, next kita tengok Okay, lone pair dia semua berada pada paksi yang sama tau. So repulsion mereka semua sama. So dia tak affect angle yang dekat vertical tu. Sebab tu dia bagi angle vertical ni 180 lah. Okay, sebab lone pair tu semua dekat paksi mendata tu, 3 lone pair tu. So repulsion antara mereka tak affect yang vertical tu. Okay, so that is why the value tu 180 still Okay, antara atas dengan bawah lah. Okay, nak tentukan dia punya shape macam mana? Apa kita buat? So apa yang kita nampak? Ada satu iodine, kita nampak linear, betul tak? Tegak je. Okay, alright. So bila trigonal bipyramidal, ada 3 lone pair, shape dia adalah Linear. Very good, very good. Okay, bagus. Okay, bagus. Dah sampai 5. Ni last 6. Okay, so pertama sekali kita tengok SF6 lah, yang tak ada lone pair dekat tengah. Okay, alright. Kalau yang macam ada lone pair tadi tu okay, macam ni lah contoh lah Okay, kita bila nak lukis pun where was I? Okay, kita buat macam biasa je. Okay, buat dulu yang vertical macam ni. Lepas tu horizontal tu kita letak 3 lone pair. Okay, okay, alright. And then kalau ada charge tu jangan lupa lah square bracket tu. Okay, just follow the flow ni nak lukis tu. Okay, 6 electron group. Kita tengok pertama yang ada, tak ada lone pair dekat tengah lah. Okay, alright. So kalau electron group dia 6, arrangement dia octahedral nama dia. Okay, kenapa electron group dia 6? Sebab ada 6 bonding pair around our sulfur lah. Okay,
Sekarang ada tak apa-apa lone pair dekat sulfur ni kelas? Tak ada. Ada. So shape dia pun sama, octahedral. Okey, macam mana nak lukis octahedral? Okey, buat dulu. Dua dekat vertical axis. Okey. Lepas tu kita buat lagi 4 ni macam ni supaya mereka 90 darjah antara satu sama lain. Okey. So ingat angle antara yang horizontal ni semua, yang mendata ni semua 90. Antara vertical dengan horizontal pun 90. Okey. Yang lone pair ni nanti bila lukis shape kena lukislah lone pair tu, nanti awak penuhkan lah. Okey. So far clear class, boleh? Yes, sir. Boleh. Okey. Next thing saya nak you tahu kalau 6 electron group 6 electron group, dia ada case di mana kita belajar satu lone pair dengan dua lone pair sahajalah. So sebab maksimum dia dua lone pair sahaja, for 6 electron group kita akan place the lone pair on vertical axis. If any maksudnya kalau ada lah. Okay, place the lone pair on vertical axis kalau ada. Yang pertama ni tak ada. Next kita tengok yang ni, IF5 ni, iodine pentafluoride. Okay, so you have one iodine here, surrounding kita ada 5 fluorine lah. Okay, alright. So macam saya bagi tahu, kita letak lone pair tu dekat kita punya vertical axis. Tak kisah atas ke bawah ke, sama je. Okay, alright. Bila kita lukis macam biasa, kalau you tak nampak, tak apa, buat dulu line ni, buat dulu 6 line tu. Okay. Okay, tak apa, saya dah keluar sikit. Letak lone pair macam ni. Lepas tu kita padam line tu. Okay. Lepas tu kita lukis lone pair kita. Just do the shape tu, cover the lone pair. Okay, boleh faham kelas? Boleh, sir. Boleh. Okay, iodine pun expanded octet lah sebab elektron group dia 6. Okay. So kalau kita tengok keliling dia adalah lebih daripada 10 lah, ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 elektron. Boleh, iodine boleh sebab iodine expanded octet. Elektron group dia 6. Arrangement dia masih octahedral. Okay, alright. Okay, next kita tengok ada lone pair, kita letak dekat vertical axis. Bila nak tentukan shape tu, kita tutup lone pair ni. So dekat paksi mendata kita ada macam bentuk square ni. Paksi menegak tu kita ada satu F dekat atas. So kita akan bentuk piramid dengan tapak segi 4. So apa nama dia? Square pyramidal. So boleh nampak tak shape tu datang daripada mana tu? Kita tutup lone pair tu, kita join them, we see what shape we get. Semua boleh nampak tak bentuk square pyramidal tu? Maksudnya tapak dia square, lepas tu bentuk piramid. Boleh? Boleh. Okey. Dan sebab ada lone pair sekarang, angle dia dah jadi kurang daripada 90. Okey, dia dah jadi 81.9. Tapi you tak payah hafal the exact value lah. Yang you kena boleh produce adalah the angle tu less than 90. Tambah less tu I rasa dalam nota dia tertinggal tu. Okey. And then the second, the last lah, kita boleh ada dua lone pair dekat tengah. Okey. Alright, contoh yang boleh ada dua lone pair dekat tengah adalah XeF4 lah. Okay, xenon tetrafluoride. Okay, elektron group dia berapa kelas? Berapa elektron group dia? 6. Sebab apa? Ada dua lone pair dekat xenon dan ada 4 bond pair lah. Okay, kita tengok central atom kita dua lone pair, 4 bonding pair. So total 6. Nama arrangement dia masih octahedral. Okay. Dan xenon pun dia dekat group 18 dan dia dekat bawah, so dia boleh expanded octet lah. Okay. Next, you tengok. Okay, sekarang ada lone pair. Okay, and then you nampak lone pair tu both on vertical axis tau. Memang lone pair punya repulsion lebih kuat, tetapi dekat vertical sekarang dia ada lone pair dengan lone pair. So efek repulsion tu tak efek apa-apa yang dekat mendata punya, dia tak efek. Sebab tu you tengok yang dekat paksi mendata ni semua masih 90 lagi.
Okey, sebab lone pair kita dekat vertical, dia tak affect dah dekat kita punya horizontal. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kalau dalam bahasa yang mudah nak faham Okey. Tetapi bila nak tengok dia punya shape, apa kita kena buat? Tutup lone pair. So kita tutup kita punya lone pair. Kita tak boleh dapat piramid apa-apalah sebab atas bawah tak ada apa. So apa yang kita dapat? Segi empat macam ni je. Segi empat dan dia berada pada satu. Square planar. Yes. Penata. So nama dia square planar. Okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, semua respon sikit, boleh faham tak? Boleh. Boleh sir. Boleh. Okey, alright. Boleh sir. Okey. Okey, so summary dia lah. Summary dia. Okey, E ni, okey, ini summary dalam nota. Mungkin ada yang terfikir. Okey, ini pertama, kolom pertama adalah electron group. X ni berapa bonding pair. E ni kalau ada berapa lone pair. Apa nama arrangement dia, apa nama shape dia. Contohnya lah, kalau electron group dia 2 bonding pair 2, tak ada lone pair, arrangement dia linear, shape dia pun linear. Angle dia 180 lah. Kalau electron group 3, kita ada tengok 2 case tadi. Pertama, tak ada lone pair, so bonding pair dia 3. Group arrangement dia trigonal planar, shape pun trigonal planar. Next kita tengok ada satu lone pair lah. So bonding pair adalah 2. Arrangement masih trigonal planar, tapi dia jadi V shape pula. Okay, alright. And then last sekali, okay, kalau electron group 4, okay, kita ada pertama sekali 0 lone pair lah, tak ada lone pair, 4 bonding pair. So arrangement tetrahedral, shape dia pun masih tetrahedral. Bila kita ada satu lone pair, bonding pair dia 3 sekarang, arrangement masih tetrahedral, shape dia trigonal pyramidal. Dan last sekali, kita boleh ada 2 lone pair dan 2 bonding pair, arrangement masih tetrahedral, dan ini adalah dia punya V, dia punya shape adalah V shape lah. Okay. Kalau untuk 5 tadi kita tengok, pertama sekali tak ada lone pair. Arrangement dia trigonal bipyramidal, shape pun sama. Bila ada satu lone pair, arrangement masih sama, dia akan jadi seesaw lah. Seesaw shape. Okay. Bila ada 2 lone pair, arrangement dia masih sama, shape dia adalah T shape. Tak kisah T tu macam ni, ke kiri ke kanan, tengok you punya lukisan lah. And then kita boleh ada case di mana kita ada 3 lone pair. Okay, bila ada 3 lone pair, kita akan dapat macam ni saja, linear. Dan ingat untuk 5 electron group ni, lone pair kita letak dekat paksi mana kelas? Vertical ke horizontal? Horizontal. Very good. Bagus. Okay. And then last untuk 6 octahedral ada 3 case lah. Pertama tu tak ada lone pair. So shape dia pun sama je. Next, kalau ada lone pair satu, kita letak dekat paksi menegak. So kita akan dapat square pyramidal. Dan bila ada lone pair atas bawah, kita akan dapat square planar. Okay. So clear kelas? Boleh? Boleh sir. Okay, alright. Okay, so listen ya. Nanti saya nak you buat table ni dalam A4 paper ke apa. Okay, saya nak you buat exactly the same. Cuma saya nak you tambah lagi satu kolom nanti kat sebelah kanan dia, example. Maksudnya you lukis contoh ikut dia punya shape tu. Faham tak? You nak ambil daripada nota pun tak kisah. Maksudnya kalau 6 electron group ada 2 lone pair, you buat XeF4 ni. Janji lukis ikut shape ni. Boleh faham tak kelas? Boleh. Faham. Okay, nanti saya akan letak ruangan asing untuk nak upload ni lah. Sebab ni benda ni penting buat kemas-kemas untuk you nak refer lah. Sebab you dah tahu Lewis structure. Okay, sebab daripada Lewis structure kita nak belajar shape sekarang. Lepas tu kita kena tahu dia punya hybrid apa tu semua, kemudian lah saya akan ajar. Okay, so yang penting sekarang you kena tahu electron group dia, electron group arrangement apa nama dia, ada berapa lone pair, macam mana nak susun lone pair, macam mana nak lukis structure dia, apa nama shape dia. Okay, clear kelas? Boleh? Shape dah belajar shape ni semua. Nanti saya nak you lukis lah ikut contoh.
Tak apalah, nanti hari Rabu saya bagi macam aktiviti satu. Okay, actually kalau saya ada benda ni lah, saya nak you all buat model sendirilah. Pakai je apa-apa yang ada dekat rumah. You all nak pakai apa, kalau ada tanah liat ke, saya nak you all buat macam apa, ball and stick model lah nama dia. Contohnya kalau tetrahedral you ada bola macam ni, okay, macam polystyrene ke apa, cocok dengan batang lidi, macam ni. Kalau tetrahedral buat shape macam ni. Contohlah. Boleh nampak tak apa yang saya lukis ni? Boleh. Okay, macam saya dulu, saya memang saya punya degree pun chemistry lah. So saya ada apa kita panggil ni sebagai molecular model lah. So apa saya boleh buat, saya macam boleh attach, contohnya kalau untuk tetrahedral okay, saya just quickly do for you lah Actually dekat office ada lagi besar punya, tetapi sekarang kan saya dekat rumah kan, tak pergi office. So saya tak dapat nak bawa benda tu lah. Okay, so tengah tu colour lain lah, central atom. Okay, kita punya surrounding atom colour lain. Contoh lah. Okay, contohnya saya pakai warna putih lah semua lah Okay, okay, so semua boleh nampak tak ni kelas? Ini contoh lah tetrahedral lah. Okay, dia ada 4 elektron group. Okay, so 2 ni dia berada pada paksi yang sama lah. Okay, satu tu akan mengalir ke arah awak, ke depan, dan satu lagi akan ke belakang. Dan angle dia semua angle dia okay, 109.5. Okay, bila kita remove satu, macam NH3 kan, satu lone pair, elektron group dia masih 4. Tetapi sekarang sebab ada lone pair, repulsion dia makin kuat. Nak tengok shape tu, tutup lone pair ni. Nampak kita dapat tapak segitiga dan atas ada N ni. So kita akan dapat trigonal pyramidal. Bila ada 2 lone pair, elektron group dia masih 4. Okay, elektron group dia masih 4. Tetapi sebab ada 2 lone pair, repulsion dia makin kuat lah. Okay, nak tentukan shape, tutup lone pair ni. Apa yang kita nampak? V-shape. Yes, betul. So kalau ada benda ni memang boleh nampak dengan lebih senang lah. Tapi tak apa, itu saya nak nanti you all buat, ikut you all punya creativity lah, apa benda yang ada dekat rumah. Okay, actually kalau you pakai macam cotton bud pun boleh juga. Tahu tak apa tu cotton bud? Tahu. Tahu kan? Tahu, bagus tahu. So you boleh remove one side tu, keluarkan, lepas tu tengoklah tengah tu nak letak apa supaya dia boleh cocok. Paling simple, tak payah belanja duit apa-apa pun. Buat pakai apa yang ada dekat rumah. Okay, so saya nak you buat untuk yang ke-6 ni lah. Maksudnya untuk linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dengan octahedral. Okay, bila tak ada lone pair, ada 1 lone pair ke, 2 lone pair ke, 3 lone pair dan sebagainya lah. Okay, tapi nanti tu hari Rabu baru kita bincang lah. Okay, you buat macam simple je, do it very very simple supaya you faham lah. You faham, you boleh nampak tu saja. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay, Boleh. alright. Next kita tengok pasal polarity lah. Bond polarity ni kalau macam dalam bahasa yang mudah nak faham, lebih kurang macam konsep resultant force lah, senang cerita lah. Okay, pertama sekali you kena faham dari mana datang polarity tu. Okay, so you kena faham yang bila kita lukis structure semua, biasanya central dengan dia punya surrounding atom benda yang lain. Bila benda lain, electronegativity mereka berbeza. Electronegativity maksudnya keupayaan untuk tarik elektron. Okay, so arrow dia kita akan buat macam ni, T-shape arrow macam ni. Daripada mana ke mana. Okay,
less electronegative to more electronegative. Okay. So you dah boleh lukis Lewis structure, dah boleh lukis dia punya shape, namakan shape dia, namakan electron group, dia punya arrangement apa semua. Next kita tengok pasal dia punya polarity ni semua. Okay. Sebab polarity ni nanti akan affect benda lain lah, macam dia punya bonding antara mereka. So boleh affect dia punya macam melting point dan sebagainya lah. Okay, contoh klorin lebih elektronegatif daripada karbon. Sebab klorin dekat grup 17, karbon grup 14. So untuk ni kita kena boleh recall balik chapter 3, trend of electronegativity across a period. Dia akan bertambah. So makin ke kanan makin elektronegatif, makin ke bawah kurang elektronegatif lah. Okay. So klorin lebih elektronegatif, so arrow tu kena betul daripada karbon ke klorin contohnya. Okay. So ini adalah polar bond lah, sebab ada resultant tu, dia pergi ke satu direction. Okay, next sama juga, fluorine lebih elektronegatif. Okay. So kita panggil dia polar bond. Okay, next kita tengok karbon dengan karbon, benda yang sama betul tak kelas? Betul sir. So keupayaan mereka untuk tarik elektron ni dekat bond ni adalah sama. So bila tarik sama, kita anggap macam resultant dia tu kosong lah. So dia adalah non-polar bond. Okay. Sama juga kalau macam BR ni. Okay, electronegativity mereka sama. Keupayaan mereka untuk tarik elektron adalah sama lah. Okay, sama. So kita anggap resultant dia tu macam zero. So kita cakap non-polar. So first of all, boleh faham tak apa tu polar bond, non-polar bond? Boleh? Boleh. Okay. Next, you tentukan, tadi kita tengok one bond lah, one bond sahaja. Sekarang kita tengok when as a molecule secara keseluruhan. Kita nak kena tentukan sama ada secara keseluruhan molekul yang kita lukis tu polar ke non-polar. So kita kena tengok dia punya net tu, net charge. Okay, ataupun macam resultant force lah, ada tak? Okay. Untuk tu you kena tahu pasal konsep dipole moment lah. Dipole moment simbol dia mu. Okay, dipole moment ni adalah quantitative measure of molecular polarity. Kira kita boleh kira polarity sesuatu molekul tu, okay, daripada dipole moment lah. Ialah charge times by distance between charges. Okay. Sekejap Okay. So mu is equals to Q times by R lah. Charge times by distance between charges. And okay, yang ni you tak perlu hafal apa-apa lah. Formula ni pun you tak perlu hafal ke apa, just tahu sajalah. Yang you kena tahu dipole moment tu simbol dia apa ni kelas? Apa saya cakap tadi? Yes, tahu tu dulu saja. Okay. Okay, macam mana nak tahu dia tu resultant dipole moment tu how do we determine based on dia punya shape dan dia punya bond polarity tu. Okay. Kalau dia punya mu tu resultant dia tak sama dengan kosong, kira macam ada resultant lah, so kita cakap polar. Kalau mu dia tu sama dengan kosong, maksudnya semua dah cancel, kita panggil dia non-polar. Kita akan tengok contoh Okay, alright. Contohnya I2. Okay, dia benda yang sama. Keupayaan mereka untuk tarik elektron adalah sama. So delta electronegativity, maksudnya change in electronegativity lah. Perbezaan tu tak adalah sebab sama kan. So zero lah. So dia punya dipole moment, resultant dipole moment ataupun resultant force adalah kosong. So kita panggil dia non-polar. Boleh tak kelas yang ni? Boleh sir. Okay. Okay, next kita tengok. Kita ada Cl dengan iodine. Okay, klorin grup 17, iodine pun grup 17, tetapi klorin lebih atas daripada iodine. Maksudnya klorin lebih elektronegatif. Okay. So ada perbezaan elektronegativity lah. Contohnya kalau dia tarik sikit,
Okay, dia akan tarik lebih banyak. Tapi kita lukis satu line sahajalah. From less electronegative to more electronegative. Okay. Alright. So change in electronegativity cannot be zero lah. Dia mesti ada value sebab dia benda yang berbeza. Electronegativity mereka berbeza. Bila ada resultant ni, kita cakap dia adalah polar. Dia punya mu tu tak sama dengan kosong. Boleh kelas? Kan? Boleh. Okay, next kita tengok CO2 Okay, kita tengok. Kita boleh lukis ikut shape, kita boleh tahu dia punya nama shape, linear. Okay, memang CO bond ni polar. Sebab apa? Oksigen dengan karbon, dua benda yang berbeza. And oxygen is more electronegative. So memang you kena boleh lukis arrow daripada karbon ke oksigen for both side. Ni pertama. Yang kedua you kena faham adalah CO bond tu memang polar. Tetapi bond dipole tu, yang arrow tu, they can cancel each other. Sebab apa? Sebelah kiri O, sebelah kanan O, efek dia sama. So dia can cancel off. Bila cancel off, kita punya resultant dipole moment akan jadi kosong. So dia adalah non-polar. Boleh kelas? Boleh. Okay. Boleh. Okay, next kita tengok OCS Okay, so memang betul dia linear. Kita ada oksigen dan sulfur. Oksigen dan sulfur dua-dua lebih elektronegatif daripada karbon lah. Tetapi oksigen dengan sulfur ni elektronegativity mereka berbeza. Oksigen dengan sulfur both in group 16, but oksigen dekat atas, sulfur dekat bawah. Maksudnya oksigen lebih elektronegatif. Sebab tu you perasan tak arrow dia lebih besar? Nampak tak kelas? Dapat. Okay, sebab apa? Oksigen lebih elektronegatif. So sekarang dia shape dia linear, tetapi dia punya surrounding atom tu berbeza, O dengan CS. Maksudnya keupayaan mereka untuk tarik elektron adalah berbeza. So the bond dipole tu cannot cancel each other. Maksudnya dia akan ada resultant force lah. Okay. So the CO and CS bond polar, but the two bond dipoles do not cancel each other. So the resultant dipole moment tu tak boleh sama dengan kosong, mesti ada value. Okay. So dia adalah polar molecule. Okay. So kena ingat lah, kalau mu sama dengan 0, non-polar. Kalau mu is not equals to 0, dia adalah polar. Okay. Tapi you kena tentukan daripada structure dulu, baru you boleh come up to this conclusion ni Okay, kalau BF3, tengok surrounding semua. Sorry, ni adalah BF2 BR benda yang berbeza. Okay. Shape dia memang masih trigonal planar sebab you ada 3 bonding, 3 electron group, tak ada lone pair dekat tengah. So shape dia masih trigonal planar. Tetapi dia benda yang berbeza. You ada bromine dengan fluorine. So dia akan tarik dengan magnitude yang berbeza lah. So kira kita akan ada macam resultant force tu. Tapi explanation kita sama je. BF bond dan BBR bond mereka adalah polar, and the bond dipoles cannot cancel each other. So mu dia tak boleh sama dengan kosong. So dia adalah polar molecule. Boleh ubah ayat terakhir ni tak kelas? Dalam nota bagi non polar kan, tukar kepada polar boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright. Okay. Okay, so in summary lah, macam mana nak tentukan structure awak lukis tu polar ke tak? Okay, alright. Kalau bond dia non-polar, molekul tu memang non-polar lah. Maksudnya dia benda yang sama lah. Okay, so dia memang non-polar. Kedua, okay, kalau benda tu kita anggap molekul tu sebagai non-polar, sekiranya tak ada lone pair dekat central atom dan surrounding atom mereka adalah sama. Maksudnya apa? Dia punya arrangement tu sama dengan dia punya shape. Saya bagi contoh baru you nampak. Okay, ini BF3. Semua sama, betul tak? Betul.
So keupayaan mereka untuk tarik elektron adalah sama. Okey, itu pertama. Kedua, awak tengok tak ada lone pair dekat tengah. So maksudnya shape dia sama dengan dia punya arrangement, trigonal planar. So ni adalah non polar. Yang ni ada benda yang berbeza. Ada BR dengan F. So dia adalah polar. Okey. So dalam bahasa yang betul-betul mudah nak faham, pertama sekali tengok. Kalau dia punya shape sama dengan arrangement, maksudnya tak ada lone pair dekat tengah dan surrounding dia semua benda yang sama, atom yang sama, dia adalah non polar. Okey. Kalau ada atom berbeza, dia akan ada polar. Dia adalah polar lah. Okey. Okey, dan biasanya kalau ada lone pair, kita memang dia adalah polar lah. Okey, kalau ada lone pair dia memang polar. Sebab apa? Efek dia tu from lone pair dengan bonding pair lain lah. Okey. Contohnya oksigen lebih elektronegatif. Dan dia tu band. Kalau linear boleh cancel, band tak boleh lah. Okey, so biasanya bila ada lone pair ni dekat tengah-tengah, memang molekul tu polar. Kira macam dia ada resultant force lah. Okey. A molecule in which the central atom has lone pair will usually be polar. Tetapi ada exception ni, ada pengecualian. Few examples saya akan tunjuk selepas ni lah. Okay, alright, ni contoh. Okay, nampak tak BRF3 ni, elektron group dia 5, 3 bonding pair, 2 lone pair. Okay, alright, arrangement dia trigonal bipyramidal. Shape dia T shape. Tu semua kena boleh recall lah. Okay. Next kita kena faham, walaupun surrounding atom dia sama, okay, dia ada lone pair. Okay, dia ada lone pair. So dekat paksi mendata ni kita ada bonding pair dengan okay, dekat horizontal axis ataupun paksi mendata ni kita ada bonding pair dengan lone pair. So effect mereka tak sama. Okay, the effect will be different. The electronegativity will be different. So kita tetapkan dia sebagai BRF3 ni sebagai polar molecule. Sama juga SF4. On our horizontal axis ni kita ada 2 fluorine dan 1 lone pair. So the electronegativity yang ni sama, tetapi sebab ada lone pair, the effect will be different. So dia tak boleh cancel off, dia adalah polar. Okay, boleh nampak tak kelas bila ada lone pair macam mana dia effect? Boleh. Okay, alright. Ini pengecualian. Yang ni walaupun ada lone pair, contoh tadi kita tengok bila 5 electron group okay, bila ada 3 lone pair dekat tengah, dekat paksi mendata tu, okay, dia punya effect tu boleh macam cancel off. Sebab dekat paksi mendata kita boleh letak 3 benda dan 3-3 adalah lone pair. So dia punya electronegativity punya effect tu adalah sama. So maksudnya kat sini, dia punya resultant force tu kosong lah, sebab semua lone pair, 3-3 benda yang sama. So dia punya effect pun sama. So dia boleh cancel off. So dia adalah lone pair. Dia adalah lone pair pula. Dia adalah non polar. Okey, ni non polar. Ni semua adalah pengecualian sama juga tadi kita tengok XeF4. Macam yang contoh dilukis kat bawah lah, tapi dia bagi general, AX tu general je lah. Okey. Kita ada 2 lone pair dekat vertical axis. Dan kita ada 4 bonding pair dekat horizontal axis. Okay, so bonding pair yang dekat horizontal ni semua boleh cancel off sebab dia benda yang sama, tak ada lone pair apalah, so they can cancel off. Dan dekat vertical ni, atas bawah lone pair. Okay, so effect dia sama. So dia boleh cancel off. So resultant dia pun kira macam zero lah, resultant force dia. Okay, ni pun kita anggap dia sebagai non polar. Okay, dekat sini ada okay, alright lah. Non polar. So clear tak kelas? Bila non polar tu, okay, bila yang kita anggap dia sebagai non polar kalau ada lone pair dekat central atom. Okay, ada 2 kes lah. Pertama, bila ada 5 electron group macam ni
dan kita ada 3 lone pair dekat central dekat horizontal axis, kita anggap dia sebagai kita anggap dia lah, memang dia non polar lah. Sebab ada lone pair punya effect tu can cancel off. Dan bila ada 6 elektron group ni, kalau kita ada 2 lone pair, okey, dia boleh cancel off dekat vertical axis tu. Dia adalah non polar. Ini pengecualian lah. Yang lain biasanya kalau ada lone pair dekat tengah-tengah, biasanya memang most of the cases dia adalah polar. Okey? Boleh kelas?